you? Ready, Ustaz? Okey. Okey. Jadi kalian mesti ingat kita ahli sufi. Kita bukan ahli, kita ikut syariah tapi kita bukan ahli syariah. Kita spesialis khusus dalam bidang tasawuf. Kita ahli dalam bidang tasawuf. Ya. Bidang tasawuf inilah bidang tentang ilmu ketuhanan khusus. Jadi tasawuf kita mempelajari tentang ketuhanan. Ilmu ketuhanan itu saja. Jadi itu yang Imam Ghazali menerangkan. Ilmu tasawuf satu tuntutan yang menyampaikan orang kepada mengenal Allah dengan sebenar-benar makrifat. Ini tasawuf. Kalian masuk ke satu alam yang khusus, yaitu alam tasawuf. Kalian tidak akan belajar di sini fikih, usul fikih. Usul fikih pun tidak ada di sini. Tentang bidang-bidang lain dalam syariah tidak ada di sini. Sini khusus tasawuf. Khusus tentang ketuhanan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang mengikut pengajian ini, mereka dipanggil ahli sufi yang mengikut pengajian ilmu tasawuf. Banyak pendapat mengatakan mereka dipanggil ahli tasawuf kerana ahli ini dahulu suka pakai kulit yang dipanggil suf. Maka ada yang berpendapat perkataan ahli sufi dipanggil kerana mereka suka pakai baju suf. Satu di antara penerangan lah. Tapi ini yang banyak yang setuju lah. Dan kita ambil pandangan yang lebih ramai lah. Yang sebenarnya ahli sufi ini walaupun dia kita tahu mengaji tasawuf, tapi itu sufi itu datang daripada kulit binatang yang dipanggil suf. Mereka suka pakai. Jadi ahli sufi. Tapi orang barat, dia tidak panggil tasawuf. Kerana kita kata ahli sufi, dia panggil sufism. Dia tak ada panggil tasawuf. Dia panggil sufism. Ya. Tapi tasawuf dengan sufism samalah. Jadi mereka yang mengaji tasawuf dipanggil ahli sufi. Dan mustahak ma'rifatullah ni sangat mustahak kerana Imam Ghazali menekankan wajib kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita menyembah dia. Mana kita tak sembah. Kalau kita tak kenal majikan kita, dengan siapa kita kerja. Satu hari kita kerja di lebuh raya, ketuk saya ketuk sini. Orang tanya, siapa majikan kamu? Lah, enggak tahu. Jadi wajib mengikut pandangan Imam Ghazali, kita kenal siapa yang sembah, baru kita menyembahnya. Jadi makriffatullah ni sangat mustahak sehingga Ibnu Abbas, pentafsir yang sangat termasyhur, katakan ayat tidak aku jadikan jin manusia melainkan untuk menyembah aku sebagai tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk makrifat kepadaku, untuk mengenalku. Makriffatullah mana mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk makrifat kepadaku atau untuk mengenalku. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani pun setuju. Maka jelaslah bahawa tujuan mencipta manusia adalah agar manusia makrifat kepada Allah. Makriffatullah. So, mustahak makriffatullah dalam hidup kita. Wajib memang wajib berpandangan sebelum kita menyembah, mengenal siapa kita sembah. Dan ayat tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menyembahku ditafsirkan. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk
makrifat kepada kan? Jadi manusia tidak akan beribadah secara sempurna mengikut Syekh Abdul Qadir Jalani selagi kita tak kenal siapa kita sembah. Jadi mesti mau kenal siapa kamu sembah. Kalau kamu tak kenal, bagaimana kau sembah? Jadi itu Syekh Abdul Qadir Jalani setuju dengan Imam Ghazali pandangan kalau kita tidak kenal siapa kita sembah. Kalau saya Imam Ghazali wajib mengenal siapa kamu sembah sebelum kamu menyembahnya, dan kerana itu ulama sufi lama dan baru dan juga ada juga setengah-setengah ulama syariah mengatakan awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Dan inilah jalan kita. Kita main jalan tasawuf, jalan nabi-nabi. Kita bukan tarikat. Kita adalah tasawuf yang sebenarnya. Tasawuf yang asli. Yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada nabi-nabi, kepada sahabat-sahabat, kepada kita. Kita tak ada silsilah. Kita tak payah berbaiat dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah dan nabi-nabi dahulu mengajar umat dia untuk makrifat kepada Allah. Begitu cara kita mengajar orang bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, semua yang nabi-nabi mengajar pada pemula iman, semua masih kafir pekat. Di situ nabi-nabi mengajar makrifatullah. Jadi jangan meripik mengata orang mesti satu taraf tinggi dalam ibadah baru boleh makrifat. Meripik. Nabi-nabi semua mengajar pada umat dia makrifatullah, mengenal Allah. Rasa umat dia masih kafir pekat, tidak beriman. Jadi kita pengganti mereka. Tugas kita ini untuk kehadapan arena antarabangsa, terangkan tentang Allah SWT. Banyak yang kehausan mencari. Itu yang Nabi SAW berkata dalam Gospel Barnabas. Cahaya makrifat yang Allah selitkan dalam hati semua manusia menjadi naluri mencari Allah SWT. Kita akan tengok ni sikit masa. Jadi sangat important, sangat mustahak setiap orang mencapai makrifatullah. Dan dari saya punya pengalaman, saya boleh memarifatkan yang bukan Islam juga. Dan kanak-kanak umur 9 tahun ke atas, kalau mereka punya IQ, minda mereka bagus, mereka cepat tangkap. Kanak-kanak pun kita boleh introducekan atau kita kemukakan ilmu ini pada mereka. Okay. Jadi kerana mustahaknya makrifatullah dalam hidup kita, maka Allah dahulu yang mengajar kita makrifatullah, mengenal dia. Allah yang pertama guru kita. Di alam azali lagi, Allah SWT mengenalkan diri dia ke Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Dan kita jawab, bala, bala. Benar. Allah sekenalkan. Dan Allah sudah mengambil kesaksian. Menulis kenyataan kita. Syahadah. Kenyataan kita. Yang menyatakan, kita menyatakan
kita sudah kenal Allah SWT dan Dialah Tuhan kita. Dan Allah berfirman supaya kamu tidak di belakang hari mengatakan kamu tidak diberi pengenalan ini. Atau kamu ikut agama nenek moyang kamu. Jadi kamu tidak boleh dipersalahkan. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yang pertama-tama yang mengajar tasawuf dan memakrifatkan manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lahir ke bumi, kita sudah dibekalkan dengan akidah tauhid yang disematkan di dalam hati kita. Setiap anak Adam lahir tersemat cahaya makrifatullah di dalam hati. Tapi bila kita lahir, kita terlupa. Maka dihantar 124,000 nabi-nabi dihantar. Yang penghabisan Rasulullah SAW. Untuk memakrifatkan manusia. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menyembah Tuhan yang satu. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum kamu, kata Rasulullah SAW ataupun nabi-nabi yang lain, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan yang hak, melainkan aku, sembahlah aku olehmu sekalian akan aku. Ini dia. Nabi saya inilah satu berita yang tak disampaikan kepada umat setiap nabi-nabi, yaitu sembahlah Tuhan yang satu, kenal dan sembahlah Tuhan yang satu. Jadi setiap nabi-nabi mengajar tasawuf, mengenalkan umat mereka kepada Allah. Dan bila nabi-nabi tak ada, para sahabat dia menjalankan tugas. Dan kita tengok Rasulullah berpesan kepada sahabat, kalau kau jumpa kaum Yahudi, pujuk mereka beriman kepada Allah. Bila mereka setuju dan sesudah makrifatkan mereka, apabila mereka sudah kenal Allah, baru beritahu salat 5 waktu itu wajib. Apabila mereka telah mengenal Allah, kita dah pujuk dia beriman, makrifatkan mereka. Sesudah mereka mengenal Allah, baru beritahu salat 5 waktu itu wajib. Sahabat-sahabat pun dipesan oleh Rasulullah, makrifatkan mereka. Bila sahabat-sahabat tak ada, turun kepada Arif Billah. Arif Billah ini adalah orang yang ada ilmu ketuhanan dengan mereka. Mereka yang boleh membimbing orang dalam tasawuf untuk mencapai makrifatullah. Karena itu Imam Ahmad Rafi'i berkata, hendaklah kamu segera mencari cahaya bicara orang-orang arif billah itu sebelum kewafatan. Tapi ini masalah kita. Susah nak mengenali arif billah ni. Seperti tarikat. Kita tahu di mana mursyid mereka, syekh ke mana, kita tahu. Arif billah dia bersendirian. Sendiri. Seperti West Karnain, Khidir, Asif, penghuni Gua Kahfi. Sendiri. Dia tak tinggalkan dia calling card. Dia tak tinggalkan. Jadi nak cari itu. Nak cari yang tulen tu yang susah. Yang penipu banyak tu. Yang mengaku macam-macam lah. Kalau kita duduk kopi sarbat boleh dengar macam-macam story lah. Itu banyak. Kena awas. Awas. Inilah Arif Billah ni mempunyai ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah. Mempunyai gedung ilmu Allah. Allah beri gedung dan beri rahsia-rahsia Allah kepada dia.
Hati mereka dilapangkan untuk menerima rahsia-rahsia dan ilmu-ilmu yang tinggi. Mereka ibarat timbalan nabi-nabi. Inilah. Mengikut pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang paling tinggi dalam kewalian adalah mereka yang mengajar. Mereka yang mengajar. Yang ada bila bukan saja itu, ilmu Allah yang pelik-pelik akan dapat diketahuinya dengan kurniaan Allah itu. Jadi kadang-kali pandangan dia begitu jauh, begitu logikal, begitu bernas, orang suka nak terima. Kerana ini ilmu pelik-pelik. Pelik-pelik. Kan? Jadi susah orang nak terima. Tapi kalau you boleh terima, boleh sekarang tidak berlaku, simpan dulu. Kan? Kerana tidak dia mengajar sesuatu yang dia buat-buat. Tidak. Ini adalah ilmu yang dianugerah oleh Allah kepada kita. Ini yang dia mengajar. Kan? Allah sentiasa memimpin dan menghiasi mereka dengan pakaian cahaya ilmu Allah. Terbukalah kepadanya hijab yang melindungi rahsia-rahsia Allah. Beliau mendengar dan mengingat hanya dari Allah yang Maha Tinggi. Itu dia. Beliau mendengar dan mengingat hanya daripada Allah SWT. Ilham yang mereka dapat daripada Allah SWT. Jadi sangat mustahak kita bermakrifatullah. Kalau kita nak beribadah, perlu mengenal siapa yang kita sembah. Untuk mencapai makrifatullah, kita mesti mendapat ilmu yang yakin. Dengan ilmu yang yakin, baru kita melihat dengan yakin. Dan kita tengok dalam surah At-Takasur, ini yang ditulis. Demi sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui pengetahuan yang yakin, kamu akan melihat neraka Jahannam. Kamu akan melihat. Selepas itu demi sesungguhnya kamu akan melihat dengan penglihatan yang yakin. Bila kita sudah ada pengetahuan yang yakin, dia akan menjadi penglihatan yang yakin. Tidak dapat dipisahkan. Kita akan tengok. Pertama kita pada ilmu yang yakin. Ini ilmunya. Nasi itu daripada beras. Beras itu daripada padi. Dan padi itu adalah sebahagian dari pokok padi. Tengok. Nasi itu daripada beras. Beras itu daripada padi. Dan padi itu sebahagian dari pokok padi. Kan? Jadi bila kamu lihat nasi, kamu tak payah tengok nasi aja, kamu boleh terbayang pokok padi. Padi dan pokok padi. Ini dikatakan makrifat. Kan? Macam mekanik, dia dengar bunyi kereta, dia tahu apa yang rosak kat dalam. Begini ya, dia pandang nasi, dia ternampak pokok padi. Ataupun kita tengok selipar atau sandal jepit. Ini daripada getah atau karet. Dan ini getah daripada susu getah atau susu karet. Dan ini adalah sebahagian dari pokok karet, susu itu. Jadi kita tengok getah, kita dah boleh nampak pokok getah. Ini kita boleh makrifat pokok kita. Kita boleh tengok air batu atas lautan. Kita nampak air batu besar. Kita boleh melihat lautan. Ini dikatakan makrifat. Kita bermakrifat.
Sesuatu kita pandang, kita boleh nampak unsurnya. Unsurnya kita boleh nampak. Jadi kita tengok ni, kita tengok selipar ni atau sandal cepet ini, terus kita nampak pokok getah dengan susu. Kita nampak. Terus nampak, tak payah nampak getahnya. Terus kita nampak pokoknya. Terus. Ini dikatakan ilmu yang yakin. Ilmu yang yakin. Kita nampak. Selipar saja kita boleh nampak pokok getah. Nasi aja kita nampak pokok padi. Ini ilmu yang yakin. Jadi dengan ilmu yang yakin kita boleh nampak, jadi ainul yakin. Ilmu yang yakin, nasi daripada beras, beras daripada padi, padi itu adalah sebahagian pokok padi. Ilmu yang yakin. Kita dah ada. Jadi kita tengok nasi, kita nampak pokok padi. Itu dah jadi ainul yakin. Sama juga kita tahu selipar ataupun sandal cepet. Dia terjadi daripada getah. Getah itu datang daripada pokok getah yang ada susu. Kan? Ini susunannya, ilmunya. Bila kita sudah tahu ini, kita tengok sandal cepet. Orang sandal cepet datang dari mana? Kita sudah nampak. Ini makrifat. Jadi kita dah ada ilmu yang yakin, kita sudah jadi ainul yakin. Jadi kita pada permulaan Allah saja yang ada. Tak ada apa bersama dia. Kekosongan tiada pun tak ada. Hanya dia ada yang tunggal. Pertama-tama Allah yang ada. Kalau dia saja yang ada, dia berfirman kun. Jadilah. Kepada siapa? Allah saja yang wujud. Tak ada lain yang wujud bersama dia. Bila dia firman kun, kepada siapa dia firman itu? Kepada siapa? Ini yang Imam Imran Hussein berkata dalam buku dia The Islam and the Changing World. Dia berkata, apa hubungan pencipta dengan ciptaan? Kalau mereka wujud berasingan, tauhid roboh. Kenapa tauhid roboh? Ada dua wujud pada permulaan. Malahan kita tahu pada permulaan satu wujud saja, Allah SWT. Kalau pencipta dan ciptaan adalah dua wujud, runtuh tauhid. Kerana ada sesuatu yang wujud selain daripada Allah SWT. Jadi kerana ada satu wujud, hanya dia, bila dia firman kun, semestinya pada diri dia. Tak ada yang lain wujud. Dia firman kepada diri dia. Itu pasal inna lillahi, daripada Allah terjadi semua. Wa inna ilaihi rajiun, kepada dia dikembalikan. Kan? Jadi bila dia firman kun, pada diri dia, sedikit diri dia. Menjadi seperti surah An-Nur, lubang yang tidak tembus. Seperti crystal ball dalam lautan, dalam perut lautan, crystal ball. Satu lubang yang tidak tembus. Dalam perut lautan. Ini diri Allah tu terjadi sebuah lubang yang tak tembus. Seperti kristal, bola kristal. Ini yang dipanggil maha halus. Kalau dalam bahasa orang putih, the subtle. The subtle. Sedikit saja. Tengok ni. Nampak? Sedikit saja. Nampak? Halus. Sedikit itu.
yang halus. Sedikit diri dia tu dipanggil yang halus. Jadi bila firman kun, sedikit diri dia itu yang halus berwajah mana bercahaya, berwajah. Dan dengan berwajah tu dia terjadilah zat. Bila yang halus tu berwajah, bercahaya, dia sudah manifestasi, terjadilah zat. Atau yang halus tu terzahir menjadi zat. Dia mula-mula kosong. Yang halus tu kosong. Bila lubang yang tidak tembus, bila dia bercahaya, transformasi kepada zat. Menjadi zat. Zahir. Terzahir menjadi zat. Ataupun mengambil rupa zat. Mula lubang yang tidak tembus. Belakang bercahaya. Bila dia bercahaya tu dia transformasi, manifestasi atau terzahir menjadi zat. Bila dia berwajah. Kan? Itu pasal Rasulullah berkata, engkaulah zat yang mendahulukan. Zat yang mendahulukan. Berarti selepas yang maha halus, terjadi zat. Jadi bila dia mengatakan kepada dirinya, jadilah, lalu jadilah ciptaan. Maka di sini daripada zat itu bertransformasi. Zat pula terzahir. Zat pula bermanifestasi menjadi ciptaan. Jadi susunannya ilmu yang ingat. Daripada yang maha halus sebagian daripada Allah. Terzahir zat. Daripada zat terzahir ciptaan. Itu ilmu yang yakin. Ilmu yang yakin. Lagi sekali. Bila firman kun, sedikit diri yang maha halus. Dari sedikit diri yang maha halus itu terzahir menjadi zat. Dan zat terzahir menjadi ciptaan. Jadi susunannya. Diri dia yang halus itu mengambil rupa zat ataupun transformasi ataupun manifestasi menjadi zat. Dari zat itu mengambil rupa atau penzahiran atau manifestasi menjadi cipta. Jadi ingat tu ya. Yang maha halus sebagian daripada Allah menjadi zat dan zat menjadi ciptaan. Kita tengok ni susunannya begitu. Yang maha halus, tengok tu lubang kosong tu, lubang yang tidak tembus. Sekarang bercahaya. Bercahaya dinamakan zat. Yang tengah tu warna kuning. Lepas itu menjadi ciptaan. Yang kuning itu mengambil rupa ciptaan. Jadi walaupun you tengok ni ciptaan ni kecil ni, yang biru ni kecil, tapi dia mengandungi ni semua. Tu dalam kecil biru tu semua kewujudan ada dalam situ, termasuk ruang dan masa. Dalam yang biru kecil, yang dalam halus itu. Semua ni ada di dalam. Kan? Jadi kalau kita faham lagi sekali, ingat, kita balik semula kepada ini, ya. Firman kun, sedikit diri dia yang halus itu terzahir menjadi zat. Dari zat terzahir menjadi ciptaan. Ya. Jadi bila kita tengok ciptaan, kita boleh tahu, bila kita tengok ciptaan, kita boleh lihat unsurnya adalah daripada halus. Sebagian halus daripada Allah SWT. Kita boleh makrifatkan.
kita boleh memakrifat. Dengan ilmu yang yakin, kita nampak unsurnya. Dengan itu menjadi ainul yakin. Karena dengan ilmu yang yakin, kita boleh nampak unsurnya yang maha halus sebagian daripada Allah. Kita lihat bersandarkan ilmu yang yakin. Dan kita lihat dengan mata hati. Bukan mata ini nampak batu, kayu, macam-macam. Tidak. Dengan mata hati kita. Seperti kita tengok air batu, kita boleh nampak laut. Kita nampak air batu besar, iceberg. Kita boleh nampak lautan. Kita boleh nampak orang ukir batu, ukiran batu. Kita boleh nampak gunung, kalau itu dah ada gunung. Ataupun yang paling senang, kita nampak bangku kayu. Kita boleh bermakrifatkan pokok. Kita tengok baju, kita boleh makrifat kapas. Unsurnya. Kerana kita ada ilmu yang yakin. Jadi bila kita nampak ciptaan, kita boleh, bila kita nampak ciptaan kerana ilmu yang yakin tu, semua ini datang daripada yang bahagian halus daripada Allah SWT, kita sudah nampak unsurnya sebahagian halus daripada Allah SWT, iaitu Allah Subhanahu. Jadi kita nampak, ini yang dikatakan nafi isbat. Kita nafikan kewujudan ciptaan, kita nafikan kewujudan zat, kita isbatkan halus, yang maha halus sebahagian daripada Allah. Jadi bila kita nafikan semua ini, kita dengan ainul yakin, kita tahu kita dengan mata hati melihat yang maha halus sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berpisah sebahagian daripada dia. Jadi bila kita nafikan, kalau you nafikan sekarang, di depan mata you nafikan, maka yang tinggal dia, you tengok. Balik kepada yang maha halus. Sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mana pun kita ada, kita nafikan, kita isbatkan halus. Iaitu sebahagian daripada Allah SWT. Kita semua dalam tu maha halus, bukan di luar. Di luar masih original. Kita yang dalam maha halus. Jadi bila kita nafikan semua itu, kita nafikan ciptaan, nafikan zat, kita balik kepada yang maha halus. Dan maha halus kita tak boleh nafikan bahawa dia sebahagian daripada Allah SWT. Dan macam jari saya, sebahagian daripada saya. Jadi you tak boleh nafikan itu yang maha halus, sampai ke maha halus itu makrifat. Dan kita tahu yang maha halus sebahagian daripada Allah. Kalau jari ini, mata ini boleh melihat, saya boleh melihat. Kalau maha halus boleh melihat, saya boleh melihat. Allah boleh melihat. Kalau mata saya boleh melihat, saya boleh melihat. Kalau telinga saya mendengar, saya boleh dengar. Begitu Allah. Maha halus boleh mendengar dan sebagainya. Ya. Jadi, kerana itu dalam Al-Quran, dengan ilmu yang yakin, kamu sudah dapat ainul yakin. Kamu dah boleh nampak unsurnya, iaitu di mana kamu memandang. Di situ aku ada. Tapi membersandarkan ilmu yang yakin. Baru kita tahu. Karena itu Allah berfirman hari ini, Allah sudah singkapkan hijab yang menghijab kita kerana kita tidak berilmu. Tapi hari ini Allah sudah angkatkan
kita sudah faham di sebalik semua ciptaan itu asalnya daripada yang maha halus, iaitu sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ekor gajah, sebahagian daripada gajah. Itu pasal kita tak boleh sembah bulan dan bintang. Kerana itu ibarat ekor gajah. Sembah gajah. Terus Allah tidak mau kita sembah bulan dan bintang. Sembahlah dia. Kerana bulan dan bintang itu seperti ekor gajah dalam ekor gajah itu. Kita semua ni bulan bintang ni dalam yang maha halus. Dia tak kasih sembah yang maha halus, sembahlah dia. Allahu Akbar, yang maha besar. Jadi dengan ilmu yang yakin, kita faham. Kita sudah faham, semua ini boleh kita nafikan. Kita isbatkan yang maha halus. Maka kita tahu yang maha halus adalah sebahagian dari Allah SWT. Jadi kita tahu, kita melihat dengan mata hati bersandarkan ilmu, ainul yakin. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikata ihsan yang orang mencari. Ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Kau tidak tahulah Allah melihat kamu. Kita sudah makrifat. Mengikut Nabi SAW, hanya orang bermakrifatlah. Mengikut Syawaliyullah, dia berkata hanya orang bermakrifat boleh beribadah di makam ihsan. Tentu boleh. Pasal kita tahu di sebalik semua ini yang maha halus iaitu sebagai Allah dan Allah melihat kita. Dan kita pun tahu kita melihat, bila kita nafikan ini, kita tahu dengan ainul yakin bersandarkan ilmu yakin, kita tahu kita melihat dengan mata hati bersandarkan ilmu akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ihsan. Kerana itu Imam Ghazali berkata, ini you tengok, maujud yang paling terang dan nyata. Subhanallah. Imam Ghazali. Terror ini orang. Maujud yang paling terang dan nyata adalah Allah. You fikir, orang pun tak marifat, berdengung otak lah. Macam mana ni Allah maujud yang terang dan nyata? Bingung orang. Tapi ini hujatullah Islam berkata, takkan dia bohong. Kita tu, matahari terang, bulan terang, tapi dia cakap Allah lagi terang dan nyata. Ini macam mana ni? Kan? Takkan terang dan nyata. Oh, kita tak nampak. Takkan. Kita ni buta ke? Tidak. Dia mengatakan kita perlu kepada makrifatullah. Kalau kita tidak ada makrifatullah, kita tak ada ainul yakin, ilmu yakin. Tak ada dengan ilmu yakin, kita tidak akan dapat ainul yakin. Seperti saya beri contoh, dua orang terbengkalai di pulau yang penuh dengan dua orang terbengkalai di dua pulau yang penuh dengan air batu. Ini yang aneh. Satu mati dahaga, satu hidup. Loh, macam mana orang yang terbengkalai di pulau air batu boleh mati dahaga? Kerana dia tak makrifat. Dia nampak yang di luar. Dia tidak makrifatkan air batu tu air. Mati dahaga. Itu pasal kita ahli sufi. Kita tidak tafsir, kita takwil. Beza dengan ahli syariah. Kebanyakan tafsir, kita takwil. Kita tengok di sebalik ayat itu apa maksud Allah SWT. Jadi tengok Imam kata, Allah terang benderang lah. Macam mana tak nampak? Bulan boleh nampak, bintang kenapa Allah tak? Kerana kita memerlukan makrifatullah. Dengan mencapai makrifatullah, kita dapat itu ilmu yakin.
Dengan ilmu yang yakin baru kita melihat dengan ainul yakin kewujudan Allah di mana pun kita menghadap. Kita tahu di sebalik semua ini Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik ciptaan, di sebalik zat Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi itu yang membawa kesedaran yang jati. Bila kita sedar itu, di mana pun kita melihat, kita nafikan ini semua ciptaan, kita nafikan zat, kita melihat Allah yang maha halus, iaitu Allah Subhanahu wa taala, baginda Allah Subhanahu wa taala, maka dia melihat kita. Kita sedar akan kewujudan Allah di mana pun kita melihat. Bila kita nafikan ciptaan, nafikan zat, kita memandang kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kan, Allah yang maha halus. Kan? Bila you nafikan, tinggal yang maha halus, dan maha halus sebahagian daripada Allah, dan Allah melihat kita. Maka terangkatlah tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya. You laksana mata memandang yang tidak diragukan. Jadi kalau saya tanya you, bila you nafikan semua wujud ni termasuk zat, apa yang tinggal you cakap? Yang maha halus sebahagian daripada Allah, seperti padi yang tergantung dengan pokok padi. Begitu kita katakan yang maha halus tapi sebahagian daripada Allah. Jadi Allah melihat. You kau tengok ni, walaupun dia yang maha halus kan, tapi dia sebahagian daripada Allah, sementara sebahagian. Jadi dengan tidak langsung Allah melihat kita. Jadi kita boleh nafi sebab yang tinggal Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baru kita laksana memandang, tidak ada ragu lagi. Orang semua marifat. Apa yang kau lihat? Aku hanya lihat kewujudan Allah. Itu dia. Apa yang kau lihat? Aku hanya lihat kewujudan Allah. Sangat terang, sangat jelas. Kau gila ke apa? Mana boleh tengok? Mesti ada ilmu yakin. Baru datang ainul yakin. Kan? Tapi dia tidak bohong. Apa yang kau lihat? Termenung. Aku melihat kewujudan Allah. Betul ke? Betul. Macam mana kau lihat? Kau tenung matahari pun terbakar. Itu lain. Lihat dengan kedua mata. Ini aku lihat bersandarkan ilmu yakin. Dan dekat situ, dengan itu aku mendapat ainul yakin. Penglihatan yang yakin. Itu. Kan? Kita yang sudah marifat. Apa yang kau lihat? Aku lihat Allah sentiasa. Kan? Betul. Betul. Orang mau bingung. Ini biar benar pula ni kan. Ni hantar dia dekat Tanjung Rambutan ni kan. Tu. Sikit masa dulu. Diorang ingat saya gila tau. Saya tak gila. Tahun 70-an bila saya dapat ilmu. Diorang ingat saya gila. Betul. Saya make family macam cakap saya gila isim. Tidak. Saya cakap yang benar. Saya lihat kewujudan Allah. Dia ingat saya zeng-zeng. Dia cakap saya banyak baca surah zeng. Tidak. Saya cakap yang benar. Saya lihat kewujudan Allah. Kan? Dia nafikan ni semua. Kan? Kewujudan Allah. Bagaimana kita berkata benar? Macam Imam Ghazali. Laksana mata memandang tidak diragukan. Allah tu jelas, terang jelas. Macam mana? Kerana kita ada ilmu yakin. Bila kita ada ilmu yakin, maka kita boleh lihat dengan yakin. Saya tunjuk you ilmu yakin satu contoh. Okey, tolong kita. Dia itu jatuh. Saya beri contoh. Contoh.
Tengok ni sapu tangan kan? Sapu tangan tu. Saya tutup ini. Kan? Awak sudah ada ilmu. Yang dalam sapu tangan saya, dalam tangan saya ada sapu tangan. Awak sudah ada ilmu. Jadi kalau saya tanya awak, apa dalam tangan saya? Tentu awak cakap sapu tangan. Seperti awak lihat, ada dalam sapu tangan. Karena ada ilmu yang yakin. Ke orang baru datang, saya kata, apa dalam tangan saya? Tak tahu, Ustaz. Dia tak ada ilmu yang yakin. Awak ada. Dengan ilmu yang yakin, maka datang ainul yang yakin, latarahun al-jahim. Maka jahannam kita boleh lihat. Kan? Jadi kita sufi. Apa yang kau termenung ni? Apa yang kau menungkan? Apa yang kau lihat? Aku lihat kewujudan Allah. Engkau gila ke? Tak gila. Dia menghijab Allah kat mata kamu dah tajam. Aku angkat hijab yang menghijab matamu. Itu dalam surah Al-Quran. Dan mata kamu sudah tajam. Kan? Jadi jalan kepada Allah itu menerusi kesedaran yang jati. Ini satu kesedaran kita. Kita sedar ilmu yang yakin ini membawa pada kesedaran. Bila kita nafikan semua depan kita yang tinggal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nafikan yang mahalus itu sebahagian daripada yang tinggal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kesedaran ini kita benar-benar sedar dikejutkan kepada kewujudan, keesaan dan kebesaran Allah. Ini impak yang bawa saya nangis 4 bulan setengah. Nangis, selalu nangis. Saya dapat di tahun 78. 2 jam masih saya di ITM Malaysia. Masih mengaji. Nangis. Selalu nangis. Pasal terperanjat. Kita yang apa ni? Yang jahat ni, jahil, jahat. Yang tidak digemari oleh masyarakat dengan kelakuan kita. Bila kena begini, kita pusing mana pun, kita sedar kita memandang Allah. Dan Allah memandang kita, itu buat kita nangis. Nangis, ya Allah. Tak boleh lari. Menggigil-gigil. Nangis. 4 bulan lebih saya nangis. Ingatkan dosa-dosa lama lagi, air turun banyak di mata. Jadi air bah. Bergegar. Ya Allah. Tapi rasa badan macam disimbah asid, bersih, suci. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian mulai nafi, isbatkan kewujudan Allah, mau praktikan, rasakan impak. Ini impaklah yang mendatangkan parut yang mendalam, yang tidak akan hilang. Seperti saya. Kesedaran Allah SWT itu sentiasa dengan kita. Pasal parut itu ada. Namun masih sekarang pun saya masih nangis. Tak nangis. Masih nangis. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad Rifai satu kejutan, dikejutkan kepada kewujudan Allah. You tak terperanjat seperti kaum satu wanita, dia mandi kat bilik air dengan depan cermin, joget. Sekali baru dia sedar. Cermin itu one way mirror, daripada luar boleh tengok dalam, tak terperanjat. Begitu impaknya buat kita bergegar. Impak. Atau dia tengah balik, dia nampak kain putih kat pokok tu. Dia ingat adik dia main-main, sekali dia pukul, rupanya hantu betul lah. Terperanjat kan. Impaknya.
Bila kita sedar, kita pusing, di mana engkau memandang? Di situ aku ada. Waduh, mak, terduduk, lutut melemah. Itu dia. Dan kita tengok lagi, bila Allah memilih seorang itu nak dimakrifatkan dia, maka Allah akan buka baginya pintu hidayah. Dimuliakan dengan sifat kesedaran. Dikejutkan daripada kelalaian atau tidurnya kita. Itulah bila kita tersedar, di mana pun kau memandang, di situ aku ada. Aduh, kita ada. Saya kena, ya Allah, terduduk. Sampai sahabat-sahabat berkata, engkau berubah 360 degree dia kau. 360 degree berubah habis. Dari manusia yang dipanggil dalam kampus enemy number 1 sampai mereka sayang saya. Sehingga mereka sponsor saya belajar di England. Sahabat-sahabat. Sponsor saya nak kahwin. Sponsor saya nak buka firma guaman di Singapura. Sahabat-sahabat. Daripada public enemy number 1. Perubahan. Satu kejutan yang buat dunia saya terbalik. Ya. Begitu yang saya harap impak daripada ilmu ini. Ilmu yang yakin ni, menerusi ainul yakin, akan merubahkan hidup kalian, insyaAllah. Tegasnya dia sedang nyenyak dalam tidurnya. Bersama-sama orang yang tidur. Dan sedang mabuk bersama-sama orang yang mabuk. Satu pukulan atau herdikan kebenaran pada hatinya, maka terbukalah mata dia. Ini yang kita nak sampaikan pagi. Yang kalian mencari dan mau memahami tentang ini. Ini yang kita nak sampaikan pagi ini. Itu dia, bila kita kena gini, kalau impak dia betul, kita tak boleh lari. Air mata mesti jatuh. Amai lah apa ini. Air mata mesti jatuh. Tak boleh lari. Macam mana pusing sana, pusing ni, ya Allah. Itu pasal orang yang tidak ikut Rasulullah pergi berperang. Bila sedar mereka sudah buat suatu kesalahan besar. Allah berfirman, dunia yang besar ni mereka rasa sempit. Mereka tahu tidak boleh lari daripada siksanya Allah SWT. Tak boleh lari. Jadi impaknya tak boleh lari. Kamu akan melihat mata mereka mencucurkan air mata, nangis. Itu saya kata, welcome to the Gembing Club. Nangis lah. Kan? Kerana kebenaran mereka sudah ketahui. Maka mereka berkata, ya Allah, tuliskanlah kami termasuk orang-orang yang menyaksikan kebenaran ini. Alhamdulillah. Okey. Maka di mana pun kamu memandang, di situ Allah wajahnya ada, kewujudannya ada. Dan Allah jualah memiliki timur dan barat. Maka ke mana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Kita lihat, mana ya Allah. Ya Allah, wajah dia. Kehadiran dia. Kehadiran dia, subhanallah. Mana saya kamu memandang, kamu lihat kehadiran dia.
wajah dia. Meliputi semua. Meliputi. Mana saja. Allah sentiasa meliputi akan setiap sesuatu. Sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Jadi you tengok. You pusing. Alamak. Jatuh lagi. Mana juga you pusing. Di situ wajah dia ada. Meliputi. Meliputi. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Allah meliputi segala-galanya walaupun hama. Satu hama pun dia meliputi. Ini Profesor Abdul Ahad Daud. Ini mu'alaf. Dia dulu Bishop Benjamin Keldani. Dia jumpa tu buku Gospel Barnabas dalam library pop di Rom. Dia baca Gospel Barnabas, dia faham. Penyelewengan, dia lari, dia masuk Islam. Dan dia tulis buku Muhammad in the Bible. Saya mentelaah buku dia banyak kali, tapi datang ilham tak baca lagi. Sampai saya fed up, saya dah baca banyak kali, kenapa nak kena baca lagi? Belakang ilham datang baca mukaddimah dia. Bila saya baca mukaddimah dia, saya ternampak ni. Saya kata, astagfirullah, dia ni sama makrifat rupanya. Pasal itu dia keluar dari Kristian. Dia memeluk agama Islam. Dia tulis Muhammad in the Bible. Itu buku yang arwah Ahmad Deedat banyak pakai pada permulaan dia berdakwah. Muhammad in the Bible di mana dia menerangkan songsangnya Bible yang ada sekarang. Ini dia Allah meliputi segalanya walaupun hama. Jadi kita nafikan semua itu. Di sebalik hama semua kita nafikan zat-zat semua. Maka yang wujud tu kewujudan Allah semuanya. Dan mau jaga ya. Saya katakan nafikan sifat, nafikan zat, baru kita lihat kehadiran Allah SWT wajah. Di sebalik sifat tu ada zat. Kita kena nafikan zat juga. Kalau panteisme atau wadatul wujud, ya, panteisme, kita nafikan sifat terus kepada Allah. Tak boleh. Nanti kita tengok. Itu ingat dulu, nanti kita akan sambung. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Dengan ainul yakin datang, dengan ilmu yakin datangnya ainul yakin. Dan juga pada diri kita juga. Pada diri kita juga ada zat. Dan ini semua datang daripada yang maha halus. Tidak berpisah maha halus dengan Allah SWT. Sebagian dari Allah. Jadi, kita tengok di mana kita memandang penciptaan ini. Di sebalik itu ada zat, di sebalik itu ada yang maha halus. Menerusi yang maha halus yang meliputi zat, yang meliputi ciptaan semua. Maka dia dapat melihat, mengawasi, mendengar dan mengetahui. Kan? Karena di sebalik ciptaan zat, zat meliputi ciptaan. Di sebalik zat yang maha halus meliputi. Dan maha halus sebagian daripada Allah SWT. Jadi Allah melihat, menerusi yang maha halus. Karena yang maha halus meliputi semua ciptaan itu. Jadi dengan itu dia dapat melihat, mengawasi dan mendengar dan sebagainya. Karena itu Profesor Muhammad Said Ramadan berkata,
telah pun sabit dengan bukti yang yakin, tengok, bukti yang yakin, yang tidak mengandungi keraguan sedikit pun bahawa kewujudan segala yang wujud ni, iaitu mungkinul wujud. Ciptaan semua yang ada ni yang wujud yang mungkin atau mungkinul wujud bersandar pada zat yang wajibul wujud, wujud yang wajib. Kerana ciptaan mesti datang daripada zat. Zat adalah awal ciptaan. Dialah dipanggil wajibul wujud. Daripada awal ciptaan ini ya baru terzahir ciptaan yang lain yang dipanggil mungkinul wujud. Ingat, zat adalah ciptaan yang awal. Daripada zat ini terzahir yang lain. Jadi zat ini adalah wajibul wujud kepada ciptaan yang lain. Seperti air itu adalah wajibul wujud untuk air batu. Untuk air batu. Kayu adalah wajibul wujud untuk meja. Zat adalah wajibul wujud untuk semua ciptaan. Dialah awal ciptaan. Dan yang lain itu adalah datang daripada dia. Dan zat itu datangnya daripada yang maha halus. Yang maha halus bukan ciptaan. Dia sebagian daripada Allah. Yang awal ciptaan adalah zat. Karena itu semuanya binasa di hari kemudian yang tinggal zat. Dan bila zat pun habis, yang tinggal halus. Dengan itu yang tinggal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengikut Profesor Ramadan dengan pengetahuan yang yakin, tidak ada keraguan, semua yang wujud ni yang mungkinul wujud ni datang daripada zat yang wajibul wujud. Okey. Jadi kita tengok di sini daripada mahalus terzahir zat. Daripada zat terzahir ciptaan. Kan? Jadi di sebalik ciptaan itu zat, di sebalik zat itu yang maha halus. Okey. Dengan itu dia dapat melihat, mengetahui, mendengar dan mengawasi. Seperti sebuah pokok. You pegang dia punya buah, you ingat dia tak tahu. You pegang dia punya daun, you ingat dia tak tahu. You pegang dia tak tahu. Lalu putih. Kan? Satu pokok. Begitu ya Allah. Yang maha halus meliputi semua ciptaan. Seperti pokok. You pegang buah apple, tentu dia tahu. Pokok tak tahu. Apa gang buah-buah. Dia pegang daun dia. Kan? Dia pegang padahan dia. Meliputi. Faham Karena itu tidak selai daun jatuh tanpa pengetahuan dia. Tahu. Tidak selai daun jatuh tanpa pengetahuan dia. Di daun itu pun ada zat dan meliputi. Dan ada zat adalah yang maha halus meliputi zat. Dengan itu, pada diri kita pun, dalam diri kita pun ada zat. Dan di sebalik zat yang maha halus meliputi, tentu dia tahu isi hati kita. Tidak boleh lari. Itu pasal tengok ni, menantu atau hantu tak tahu lah kan. Bapak baru sampai. Ni bapak mertua dia. Dari dalam hati dia, tak nak mampus kena langgar lori. Sibuk saya datang rumah aku, dah mati dia. Dia ingat Allah tak tahu. Kan? Dalam diri dia ada zat. Dan sebalik zat adalah yang maha halus meliputi. Tentu Allah tahu. Kan? Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari pensaksian, pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kau mengira Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Tak boleh lari. Kita punya tangan, anggota kita akan menjadi saksi di belakang hari terhadap kita. Macam mana dia boleh saksi belakang di sebalik semua ini zat dia. Zat dia. Zat Allah.
Kan? Nah, jadi faham macam mana dia mendengar, mengawasi, mengetahui, melihat. Kerana yang maha meliputi zat, zat meliputi ciptaan. Dan tentu dia maha besar, maha luas dan maha tinggi. Kerana you tengok ciptaan tu dah tot ya. Halus halus. Tentu ini semua dijadikan satu. Cakrawala, bulan, bintang menjadikan satu. Masukkan juga masa, masuk juga apa tu masa dan tempat masukkan. Tidak sebesar sebiji sawi kepada Allah SWT. Dan itu yang Rasulullah SAW berkata, langit yang 7 dan bumi kepada Allah hanyalah sebesar sebiji sawi. Kita ingat besar sebiji sawi. Dan mengikut Nabi SAW tidak sebesar sebutir pasir. Seperti setitik air masin daripada lautan. Mengikut Big Bang punya teori. Lebih kecil dari sebutir pasir atau atom. Big Bang punya teori. Dan mengikut Allah, lebih kecil dari yang maha halus. Halus. Kan? Faham? Jadi, tentu dia maha besar, maha luas, maha tinggi. Kalau satu cucu cakap, Nik, kalau Allah maha tinggi, kenapa saya tidak nampak? Langit yang tinggi saya nampak. Dia boleh acu. Kau kumpulkan ni semua jadi satu tu. Semua. Kata tidak sebesar sebiji pasir kepada Allah. Begitu tingginya. Kan? Nik, kalau bulan besar saya nampak, kenapa Allah saya tidak nampak? You cantumkan semua yang ada ini. Lebih kecil dari sebiji pasir, atau lebih kecil dari sebiji sawi kepada Allah. Tentu dia maha tinggi, maha luas, maha besar. Faham ya? Maka bila zat terzahir menjadi ciptaan, ciptaan itu yang kita panggil sifat. Semua ciptaan itu adalah sifat. Kan? Dan bila yang maha halus terzahir menjadi zat, zat itu adalah hakikat. Setiap penzahirannya adalah manifestasinya dan menjadi sifat-sifat tertentu. Dan kita tengok daripada zat itu terjadi ciptaan, tetapi kita tak tulis ini tak. Tengok ni. Jadi di sebalik sifat itu adalah zat. Zat itulah dipanggil hakikat. Jadi ciptaan itu sifat, zat itu hakikat. Jadi hakikat di sebalik semua ciptaan adalah zat. Dan daripada zat kita makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok di sini, segala hakikat alam semesta yang kita lihat dan kita saksikan, kesemuanya adalah limpahan daripada satu hakikat teragung, iaitu hakikat zatullah azza wa jalla. Di sebalik sifat itu, hakikatnya adalah zat. Dan daripada zat, itu hakikat ya. Daripada hakikat itu, daripada zat, kita mengenal Allah SWT. Hakikat membuka kesempatan bagaimana saling mencapai maksudnya, iaitu mengenal Allah atau ma'rifatullah. Jadi di sini, daripada hakikat kepada ma'rifat. Okey, sekarang kita bahagian yang akhir, kita tengok, hampir dekat akhir, sorry. Bagaimana mukjizat berlaku? Nabi Salih AS, dia punya umat mau melihat unta keluar dari batu. Macam mana unta boleh keluar dari batu? Batu besar ini, mustahil ada unta dalam batu itu. Macam mana terjadi unta boleh keluar dari batu itu? Kerana dalam batu itu ada zat. Di sebalik batu itu ada zat. Kalau dia nak keluarkan unta, dia nak keluarkan gajah, dia pun suka lah. Pasal ada zat itu. Kan? Bagaimana
Yahudi ni, bila Allah firman, jadilah kamu kera kerana pergi turun tangkap ikan kan, kena sumpah. Jadilah kamu kera. Automatik semua Yahudi yang turun tangkap ikan menjadi kera. Tengok muka dia sama tak? Hampir sama tak muka dia tengok kan? Hampir sama tak muka dia? Mana dia? Hampir sama kan? Tengok, janggut-janggut sama. Jadilah kamu kera. Bagaimana Yahudi itu macam ramai automatik menjadi kera kerana ada zat di sebalik. Di sebalik dia Yahudi itu ada zat. Begitu juga bagaimana Nabi Isa boleh membelah Lautan Merah terbuka. Kerana bila dia ketuk air lautan itu, zat di air lautan itu membuka dirinya dan menjadi terbelah. Bukan zat pada kayu, tak. Zat pada air lautan terbuka. Maka terjadilah terbelahlah dua. Jadi itu bagaimana mukjizat berlaku, kerana sebalik semua ni ada zat. Bagaimana mukjizat berlaku, kerana semuanya ada zat. Dan ini yang penghabisan fahaman wadat wujud. Bila Allah firman kun, fahaman wadat wujud, kita punya fahaman yang halus menjadi berwajah menjadi zat, hakikat. Daripada zat terjadi ciptaan, sifat. Tapi bagi wadat wujud tidak begitu. Bila Allah firman kun, seluruh diri Allah menjadi ciptaan. Dia tidak halus, zat, ciptaan tak ada. Bila Allah firman kun, seluruh diri Allah menjadi ciptaan. Allah itu dengan ciptaan sama. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kan? Jadi itu dia kata satu dalam ramai, ramai dalam satu. Allah itu satu dalam ramai, ciptaan itu ramai. Ciptaan itu ramai dalam satu, Allah yang satu. Satu dalam ramai, ramai dalam satu. Itu dia punya falsafah. Kan? Dan di sini tidak ada beza ciptaan dengan pencipta. Ciptaan dengan pencipta tidak ada beza. Sama juga. Ciptaan adalah pencipta, pencipta adalah ciptaan. Tidak ada beza. Wadatul wujud tidak membezakan antara manusia dengan Allah. Atau alam dengan Allah. Kan? Jadi mereka percaya bila mereka fana, bila mereka zikir, mereka fana tak sedar diri, mereka jadi Tuhan. Mereka jadi Tuhan. Laksana bersatu api dengan besi di waktu sangat panas, iaitu besi menjadi api. Dengan itu mereka memanggil diri, akulah yang maha hak, akulah yang maha suci, akulah yang maha tinggi. Mereka cakap dalam kemabbukan tu, diorang berkata itu dibayar syatahat, syatahat. Seperti Mansur Al-Halaj. Sebenarnya dia kata anak al-haq, kan? Bukan Mansur Al-Halaj. Anak al-haq, mana akulah yang benar, yang benar. Anak al-haq, dia mengaku. Ada yang mengatakan tak ada dalam baju ni melainkan Allah dan macam-macam lah. Tapi mereka ini dalam fahaman wadatul wujud, bila mereka sudah begitu berfaham, mereka sudah jadi Tuhan, mereka tak mau pakai syariah lagi. Tak perlu salat, tak perlu puasa, tak perlu pergi haji. Itulah mereka tidak dapat diterima oleh masyarakat kita Islam. Dan mau jaga posisi mereka. Aku adalah aku, dok. A besar tu Allah. A kecil adalah manusia. Engkau adalah aku, engkau adalah engkau, engkau adalah dia. Tengok, yang besar huruf itu Allah. Yang kecil tu manusia. Tidak ada beza. Aku adalah engkau, engkau adalah aku, kan? Jadi ini terjadi di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an. Khalifah kita yang keempat. Ibnu Sabah ketuanya. Dia jumpa pada Ali kata, engkau. Tengok, I besar, I kecil. Ali cakap, apa maksud tu? Kan? Maka dia cakap, engkau, I kecil itu Ali adalah Tuhan.
Ali halau dia ke Madain. Lepas tu dia pergi ikut jadi-jadi. Datang kepada Sayyidina Ali. Engkau adalah dia, I kecil itu Ali. Dia itu adalah Allah. Apa maksud kau? Siapa tu dia? Mereka engkau, I kecil Ali adalah Allah. Ali marah, jatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka dan dibakar sampai mati. Tengok itu. Tidak diterima wadatul wujud. Jadi kalau kamu dalam wadatul wujud, jangan lari daripada itu. Kamu. Dan dia tersalah seorang buta. Pegang ekor gajah cakap ini gajah. Pegang telinga gajah cakap ini gajah. Pegang belalai gajah cakap ini gajah. Bukan. Ini yang halus. Bukan gajah. Gajah tu alamak aku jotus mereka baru tahu kan. Geram kan. Terus jangan sujud kepada matahari dan bulan dan bintang. Ini yang maha halus. Terjadi daripada yang maha halus. Kita menyembah Allah yang maha besar. Kalau ciptaan tidak sebesar daripada sebiji pasir kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sebesar manusia hanya segumpal tanah liat di atas bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka difatwahkan di Malaysia pandangan wadatul wujud tertolak. Lepas tu timbul fahaman Nur Muhammad. Kita tahu daripada yang maha halus berwajah menjadi zat, hakikat, dan hakikat zat menjadi ciptaan, sifat. Jadi, tapi fahaman Nur Muhammad sebelum Allah firman kun, separuh dari Allah dari Muhammad. Ataupun Nur atau Ruh Muhammad. Separuh. Jadi Allah belah dua, separuh. Dan terbelah dua, baru Allah firman. Diarahkan kun itu kepada sebagian Muhammad itu. Jadi kun, sebagian Allah berfirman kun kepada sebagian Muhammad. Dan daripada Muhammad itu terjadi ciptaan. Terjadi ciptaan. Jadi maka ruh atau Nur Muhammad adalah unsur atau hakikat kesemua. Kan? Jadi bila Allah nak firman kun, separuh diri dia dulu bagi jadi Nur Muhammad sebagian. Jadi sebagian Allah tu berfirman ke sebagian Muhammad itu kun, maka dia sebagian Muhammad tu terjadi ciptaan. Kan? Tapi kita punya ulama terbesar Dr. Yusuf Qaradawi fatwa tidak sabit, tidak betul dan tidak boleh dipegang sebagai akidah. Tertolak. Kan? Sudah itu mereka kata Allah adalah Rasulullah tanpa M, Ahad. Tidak ada beza. Allah dan Ahad. Rasulullah Ahmad tanpa M jadi Ahad. Tak ada berbeza Rasulullah dengan Allah. Ini tak boleh pakai juga. Maka sudah keluar fatwa di Malaysia. Fahaman ini tertolak. Jadi saya Alhamdulillah harap kalian sudah dapat ilmu yang yakin saya sampaikan. Dan semoga dengan ainul yakin sekarang melihat di sebalik semua ini adalah kewujudan Allah setelah kalian menafikan sifat hakikat yaitu zat, maka yang tinggal hanyalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pagi ini saya nak sampaikan. InsyaAllah kita ada break untuk sambung lagi selepas ini. Saya kembali kepada Bayu sekali lagi. Ya, terima kasih Ustaz. Demikianlah sahabat sesi pertama di seminar online hari ini, yaitu sekilas tentang sejarah dan ma'rifatullah.